Macam mana nak handle anak yang sedang membesar dan banyak kerenah? Okey. Yang pertama, para pendengar sekalian, penonton sekalian, saya nak kita pertama bersyukur dulu. Boleh tak bersyukur kita ni ada anak? Banyak orang tak ada anak. Banyak orang kahwin pun tak. Dahlah kita ada suami, ada isteri, ada anak pula, kan? Bersyukur. Okey, banyak karenah. Boleh tak jangan guna perkataan banyak karenah? Boleh tak kita guna perkataan anak sedang berkembang, sedang mempelajari tentang dunia, tentang nak tahu, sedang macam eksperimen lah kehidupan dia. So nak tangani dia, kita mesti faham fasa kehidupan anak. Daripada 0 hingga 7 tahun, anak-anak perlukan kasih sayang tanpa syarat. Kita mesti menerima dia seadanya. Jangan terima dia hanya pasal dia baik dengan kita, kita baik dengan dia. Tak. Mesti anak faham bahawa dunia ini akan sayang dia tak kira siapa dia. Yang penting dunia sayang dia. Dia hidup dalam dunia yang penyayang, maka anak kita akan melihat dunia dengan mata kasih sayang dan akan disayangi. Okey, sayang tanpa syarat. Yang kedua, antara 7 hingga 14, anak-anak sedang mendapat contoh, role modeling. Dan apa anak lihat dan dapat contoh, tetapi apa kita perlu lakukan lepas 7 tahun dah ada akal, kita mesti beri mereka disiplin. Dan kita tidak boleh disiplinkan anak kalau kita tidak beri kasih sayang, sebab kita tak boleh tegur dia kalau dia cepat kecil hati, kalau dia rasa kita tak sayang dia. So sayang dia dulu, baru disiplin dia. Lepas kita disiplin dia, insya-Allah dia akan senang menjadi kawan kita. So lepas 14, kalau anak sedang membesar, jadi kawan dia. Kawan macam mana? Kawan seorang yang kita suka, bila kita happy, bila kita sedih, kita pergi dekat dia. Kita nak anak kita macam tu. Bila susah datang kat kita, bukan pergi kawan dia, kita tidak tahu siapa. Jadikan diri kita kawan anak kita. Tapi kita tidak boleh jadi kawan kalau tak disiplinkan anak, nanti dia langgar batasan. Dan ingat tadi, so kita jadi kawan selepas kita beri disiplin. Kita beri disiplin lepas beri kasih sayang. So insya-Allah kalau ikut aturan ini, kita perhatikan bukan anak punya karenah, tetapi sifat anak, sikap anak yang memang 50% bahan genetik dia. Tapi 50% kita boleh atur sikap dan sifat dia dengan macam kita pokok liar, kita potong perun, jaga supaya yang penting. Akhirnya beritahu anak kita, kita nak jadi orang berakhlak mulia. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kerana untuk akhlak. Dan akhlak itu bermula dengan tauhid kita pada Allah, ibadah kita pada Allah, dan kita punya hubungan dengan manusia semua mesti sangat baik. Sebab kalau kita baik dengan manusia, insya-Allah kita akan tenang, kita akan bahagia, dan anak kita yang disayangi, dihormati, sentiasa dibelai, dipeluk, insya-Allah mereka kuranglah nakal, sebab bila mereka mendapat perhatian, kuranglah kedegilan dan mencari perhatian. Hari ini ialah banyak orang tanya, macam mana Prof nak move on lepas putus cinta? Macam inilah, hidup kita memanglah kadang-kadang kita bercinta tapi kadang-kadang tak jadi. Macam mana nak move on? Sebab itu akidah ni penting ya. Kita mesti faham takdir Allah. Kalau seseorang tak ditakdirkan untuk kita, di alam azali lagi, masa dalam rahim lagi, Allah dah kata bukan jodoh kita, memang tidak akan jadi jodoh kita. So kita yakin itu bukan kita punya. Maka jangan kita menangis atas susu dah tumpah. Kita buat susu baru. Okey, dapat susu baru, dapat jodoh baru insya-Allah. So nak move on macam mana? Kita hadapi rasa sedih tu, kita hayati, kita nikmati sedih tu. Allah, aku sedih, tapi tak apa, ada hikmahnya. Aku yakin ini takdirmu. So berdialog dengan Allah. Banyakkan solat, banyakkan taubat. Takut masa kita bercinta tu banyak maksiat, Allah nak ampunkan dosa kita. So apa kita lakukan ialah kita mula mencarta kehidupan yang lain. Lakarkan kehidupan yang best lagi. Jadi orang yang baru untuk dapat jodoh yang baru. Kalau kita orang yang baik, Allah beri orang yang jodoh yang baik. So macam mana nak jadi orang baru? Tengok kita punya fikiran. Sebab fikiran menghasilkan pilihan. Pilihan menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan pengalaman. Pengalaman menghasilkan emosi. Emosi menghasilkan fikiran lagi. Tetapi kita fikir pula, macam manalah saya nak buat pilihan baru, nak ada fikiran baru? Senang saja. Ada hati baru. Hati baru, hati yang penyayang, daripada pemarah kepada penyayang,
daripada cari perhatian kepada memberi perhatian, daripada penerima kepada pemberi, daripada tak nak solat kepada solat, daripada orang yang selalu ingin dihargai kepada ingin menghargai. Jadilah wanita solehah, jadilah lelaki yang soleh. Bila kita betulkan diri kita, cara melihat dunia, automatik segala kita lihat menjadi indah. Dan satu lagi yang penting ialah kita mesti indahkan solat kita. Siapa yang jaga solatnya, insya-Allah hubungan dengan Allah baik. Dan siapa yang hubungan Allah dengan baik, akan baik hubungan dengan makhluk. Dan siapa yang menjaga urusan Allah, insya-Allah urusan dunia kita Allah akan jaga. Jadi kita jangan terlampau fokus kepada apa berlaku pada kita, tetapi berlaku dalam jiwa kita. Apa dia? Tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kesyukuran, tingkatkan sangka baik pada Allah. Sebab dosa paling besar lupa pada Allah. Dosa paling besar sangka buruk pada Allah. Sentiasa saya yakin bahawa Allah sayang kita, Allah melihat kita, Allah melindungi kita sebab Allah yang mencipta kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tepat anda. Baiklah, tajuk kita macam mana nak elakkan orang daripada dengki kepada kebahagiaan orang lain, kan? Dan penyakit dengki ni salah satu penyakit yang berleluasa dan salah satu maksiat pertama makhluk pada Allah apabila syaitan dengki dengan Adam kat syurga dulu. So kalau kita ada rasa dengki, takut-takut kita ada sifat syaitan. Tetapi itu kita rasa. Tapi apa nak buat kalau orang dengki dengan kita? Pertama, jangan duk sangka orang dengki kat kita. Bagus sangat ke kita ni, kaya sangat ke kita ni sampai orang nak dengki, tak payah. Kita sangka baik bahawa orang bukan dengki. Orang cuma mungkin tak suka saja. Sebab mungkin orang tu tidak ada apa yang kita tunjukkan. Maka macam mana nak elakkan? Kita jangan tunjuk apa kita ada. Jangan tunjuk kebahagiaan kita. Jangan tunjuk kekayaan kita. Jangan tunjuk kecantikan kita. Jangan tunjuk kejayaan anak-anak kita. Janganlah pergi luar negara sikit check in, tunjuk pergi mana. Makan sedap-sedap, tunjuk kat orang, kesian orang yang tak ada peluang nak dapat semua tu. So nak elakkan ialah kita sembunyikan segala nikmat yang Allah berikan pada kita pada orang ramai. Tetapi kita boleh tunjukkan nikmat yang Allah beri bukan nikmat material, tetapi nikmat ilmu, nikmat ketenangan, nikmat kasih sayang pada orang. Tunjukkan dengan dakwah bilhal, di mana kalau kita seorang pemurah, kan kita tunjuk kita duit banyak tapi kita pemurah, kan senang. Ini kita tunjuk duit banyak tapi kita kedekut, buat apa? Jadi kalau kita nak elakkan orang dengki, kita mesti niat, pasang niat. Apa kita buat kerana apa? Kalau kita tunjuk kejayaan kita untuk niat inspirasi anak orang lain, boleh. Tetapi kalau kita niat, kita buat kita ni untuk menunjukkan kehebatan. Sebab itu kalau orang yang suka nak nampak baik, nak nampak lawa, nak nampak bahagia, sebenarnya mereka tak bahagia. Sebab mereka nak nampak, maka mereka upload. Dan sebenarnya orang yang nak nampak bahagia sebab dia tak bahagia. Orang nak nampak lawa sebab dia tak lawa. Orang nak nampak kaya sebab dia tak kaya. So apa kata audit diri kita? Kita audit apakah post-post yang kita buat di Instagram, Facebook dan Insta sebagainya. Dan apabila kita ubah kita punya profil, tenaga yang kita dapat berubah. Sebab kalau kita show off, menunjuk-nunjuk, orang kutuk, negatif energy datang kat kita. Apa kata kita uploadkan benda-benda yang menyuruh orang kepada Allah, bukan kepada kita. Selagi kita hidup mencari penghargaan manusia, kita akan menjemput kedengkian. Tetapi sekali lagi kita mencari redha Allah, kita akan dapat ketenangan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, hari ini nak bercakap tentang macam mana nak faham orang negatif. Kenapa kita pilih tajuk ni? Sebab banyak orang tanya saya, Prof, macam mana nak tangani orang negatif? Kita tidak boleh tangani apa-apa kalau kita tidak faham suasana atau orang itu. Jadi, macam mana nak faham orang negatif? Yang pertama, orang negatif ni berlaku sebab sama ada mereka tidak rasa difahami, mereka tidak rasa dibuat rasa penting, mereka merasa tidak disayangi, mereka merasa diri mereka tak yakin diri, tak best. Ini salah 4 sebab yang menyebabkan orang tu negatif.
So macam mana kita nak tengok situasinya macam ni. Kalau orang tu bercakap, awak tak faham, maknanya dia ingin difahami. Kalau dia kata, memanglah saya ni memang tak ada apa-apa pun, awak je ada apa-apa, maknanya dia rasa diri dia tak cukup bagus. Kalau dia kata, awak selalu gitu, memang tak pernah dengar cakap saya, tak pernah fikir saya, maknanya dia rasa tak cukup disayangi dan dihormati. Dan kalau dia rasa saya memang teruk, dia rasa dia tu tak ada apa-apa. So benda macam ni, bila kita faham, maka kita daripada marah, kita akan rasa kesihan. So apabila kita rasa kesihan, emosi kita menjadi daripada yang negatif kepada positif. So apabila kita merasa kesihan, apakah memek muka kita? Apakah respon kita? Tentu apabila rasa kesihan, kita akan pandang dia dengan rasa sayang, kasihan, nak bantu, nak tolong. So bila kita switch diri kita ni daripada orang yang merasa menjadi mangsa, kan, bila orang tu negatif kat kita, kita rasa apa? Alah, saya kena kutuk, kena marah, kena jadi mangsa. Kita jadi orang yang bukan jadi mangsa, tetapi kita menjadi orang yang responsif. Orang responsif ni, apabila berlaku sesuatu dekat dia, dia akan fikir dan dia pilih apakah tindakan dia selepas itu. Sebab kalau dia buat pilihan yang baik dengan menyayangi, mengasihani dan memberi perhatian, automatik kita hilangkan segala negatif tu dengan sayang tanpa syarat. Kita pandang dengan kasih sayang, guna bahasa kasih sayang, limpahkan emosi kasih sayang, fikir sayang untuk dia dan doakan dia dalam hati. So kalau orang negatif, apa kita buat? Kita senyum, pandang dia dengan penuh kasih sayang dan dalam hati berdoa pada Allah, ya Allah Tuhanku, jadikanlah orang ni gembira, tenang, yakin diri dan bahagia. Mulakan sifat ini, insya-Allah hidup anda akan berubah. Assalamualaikum. Macam mana nak tangani pasangan panas baran? Topik ini memang saya kena bincang sebab ramainya orang selalu tanya, macam mana Prof, suami saya panas baran? Okey. Cara nak tangani panas baran, yang pertama kita mesti faham dulu kenapa dia panas baran. Manusia ni panas baran, dia cepat pertama mungkin dari sebab cara dia dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan oleh ibu bapa yang panas baran, maka menjadi paradigma kehidupan dia bercakap kuat, menengking, marah, itu satu benda yang normal dalam keluarga dia. Baik, yang pertama. Tetapi kalau kita recall balik, mak mertua saya baik. Okey, mungkin disebabkan oleh sifat dia sendiri. Sifat dia sendiri mungkin juga kalau dia tengok dia anak yang mana. Kalau anak yang mungkin adik-beradik ramai, dia mungkin anak nombor 2, nombor 3 atau last, kurang perhatian. So kalau kurang perhatian, mungkin masa kecil, apabila dia nak sesuatu, dia tak dapat. Dan cara nak dapat ialah dia buat panas baran. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Masya Allah. Jumpa lagi dalam Urus bersama Prof Muhaya yang dibawakan khas oleh AKPK. Okey. So, sebelum tu saya nak tanya you all kat mana sekarang ni? Boleh beritahu kat mana? Dan apakah kesan you all last time? Okey. Semua tahu kan AKPK ni satu agensi yang sangat bagus tentang kredit kewangan. Dan kalau you ada apa-apa pertanyaan tentang program pengurusan kredit atau pendidikan kewangan, you can go to the link kat bawah ni. Kita dah beri link kat situ. Okey? Okey, sebelum tu nak siapa yang ada ni, saya tengok sekejap siapa yang ada daripada mana. Okey, siapa yang tengok last week? Assalamualaikum Yus, Azrin, Hasidah Hussein. Terima kasih. Wah, dari Singapura, Norina. Kat rumah ya Norina. Puan Nur Hayati, Aliza Abu Bakar Simpang Renggam. Masya Allah. Boleh dengar ke you all? Shimano, Syamsidah Ibrahim. Siapa dah share angkat tangan? Yus Azrin dari Singapura, dari Damansara, Raslah Hussein dari Segamat, Puan Hayati Batu Kif. Terima kasih tune in to Urus bersama Prof Muhaya ni. Ya, kita siapa yang tengok last week, yang minggu lepas, siapa tengok Pasir Gudang, Elin, Nur Hafizah, Putrajaya,
Adani Hani daripada Johor Bahru, Pajar Longgeng dari Kuala Pilah, Nurul Akmal orang Terengganu, orang makan duk lagi tu Terengganu tu. Nur Faizah Belasani, Waalaikumsalam. Fadilawati, Waalaikumsalam. JB, Masya Allah ramai. Ya, bagus AKPK ni, memang saya memang admire dia banyak. Kita doakan ya siapa staff AKPK ni dapat kebaikan ya. Jadikan kerja dapat Jamaliah Kuantan. Nur Faizah dah share. Thank you Nur Faizah. Thank you. Fairuz Afiq, thank you. Siapa share? Siapa buat watch party? Zaliha Abdullah bin Dollah dah share. Terima kasih. Siapa share, Bunda ucap jutaan terima kasih. Sebab orang yang share ni orang jiwa besar. Orang yang share ni jiwa dia bersih, prihatin. Aliza dah share, thank you. Okey, siapa dah share ucap terima kasih. Salimah Adun dah share. Siapa buat watch party, beritahu, tolong beritahu dah buat watch party ke belum. Ya, terima kasih ya. Zarina, terima kasih. Rasida Mansur, terima kasih dah share. Okey, Nosiah dah share. Bismillah, dah share. Siapa yang saya sebut nama tu sila share. Okey? Okey. Daripada Bangi, Emilda. Okey, daripada Mas, daripada Kinrara. Dah share belum? Perling JB Zilakade, Arifah Kuasa. Ya, terima kasih. Hasidah dah share. Thank you. Thank you. Siti Suhaila. Okey. Wah, Muna Fairuz, tepukkan. Saya sudah tunggu siapa buat watch party. Wah, fikir kerja half day saja siapa ni. Singapore, Wan Nur Aliza Singapore dah share. Nur Laili, kerja separuh saja. Nur Syazwani share. Thank you very much. Watch party Nabilah Majid memang hebat. Siapa buat watch party ni orang confident. Dia share dekat group lagi confident. Shismanu, dia tak terkesan orang nak kutuk dia, tak kisah. Ali Badrun dah share, saya dah buat watch party. Wow, hebat Yus. Azrin dah buat watch party, very good. Nur Afidah dah share, Zaidah Embong dah share, Ayla Suhaila dah share. Apa kata kita naikkan sampai 500? Dah 500 orang, kalau dewan tu dah penuh. Nazra dah share, Masjid Lakota dah share, Siti Hawa dah share, Izwan Fazlina dah share, Nur Syakila dah share, Rasalah Hussein dah share. Share tu seorang ke ramai? Bukan share dekat post, invite friends, cinta ilahi hatiku. Wah, siapa yang tengok lah minggu lepas? Ya Farina, siapa Jamal Abu Bakar? Siapa yang tengok minggu lepas? Boleh beritahu saya siapa tengok minggu lepas? Umi Kalsum dah share, very good. Okay, Zack Raz dah share. Liz Daud dah share. Syika Aiman, wow, fantastic watch party. Wow, Siti Norizah watch party. Wow. Sudah dekat 500, kita dah nak mula. Very good, you buat cepat. Boleh mula kan? Okay. Tak boleh buka link apa tu ya. AKPK, orang AKPK boleh tengok. Alif tengok, tak boleh share. Riz Mikael. Okay, Makassar. Wah, daripada Makassar ada. Okay. Alhamdulillah. So, minggu lepas tentang macam-macam kerohanian. So hari ni saya nak cakap lebih praktikal lagi. Tadi pun saya live, saya cakap kita dah masuk fasa keempat daripada PKP dan kita dah 42 hari kan duduk rumah. So saya rasa kita pun dah diri kita, sebab kita ni seorang sangat adaptable. Manusia ni orang sangat adaptable. Pergi mana pun boleh. Okay, siapa tengok last week? Ayla, beritahu apa saya cakap last week ya. Nurul watch party, tepuk tangan ya. Okay, so kita hari ni kita nak bercakap macam mana kita nak manfaatkan masa, iaitu kita nak rasa tak tenang, bererti kita telah menjalankan aktiviti yang bercanggah dengan apa yang roh kita suka, apa yang fitrah kita suka. Sebab roh kita, fitrah kita yang masa kita lahir, kita dalam perut ibu tu, masa kita jadi baby kecil, cuba tak baby bersih, wangi, kita semua suka baby tu. Pasal apa? Belum ada syaitan ganggu dia lagi. Kan? Sebab akal belum ada, so syaitan tak boleh nak ganggu lagi. So, bila kita buat sesuatu yang roh kita tak suka, kita akan jadi lemah, kita akan jadi penat, kita akan jadi pemarah, kita akan tertekan. Jadi cuba audit. Sekarang dah pukul 3.35. Kita bangun pagi tadi mungkin sahur pukul 4.30 ke 5. Dah berapa jam? Dah hampir 12 jam. Apakah aktiviti kita?
aktiviti kita membesarkan Allah atau membesarkan diri kita. Posting kita, tentu ada posting. Berapa posting dah buat hari ni? Berapa posting dah buat hari ni? Masa kita posting tu apa niat kita? Apakah untuk mendapat pujian? Ataupun posting kita tu untuk memberi manfaat? Itu penting. So, untuk kita tentukan, kita tangan jiwa, kita mesti waktu kita barakah. Apa maksud barakah? Ialah kita buat 3 perkara. Waktu kita ni kita nak, setiap masa kita penuh barakah, berarti kita buat kesan dia besar. Dan setiap waktu kita nak buat benda yang bermanfaat. Dan setiap apa yang kita lakukan, tentukan ke arah kejayaan dunia akhirat. Okay? So, kita fikir balik. Hari ini, semalam kita makan sahur. Kan pagi semalam kita makan sahur. Dan sekarang banyak orang sedang bersedia untuk menyediakan juadah berbuka puasa. Kita selalu dalam makan, ya, saya sebut daripada memanfaatkan waktu tu, makan kita tu, bila kita buat pemakanan tu, kita selalu fikir lauk apa, kan? Tetapi pernah tak kita fikir sumber kita beli lauk itu? Wang yang kita gunakan itu, wang tu halal atau tidak? Okey. Bagus ya, posting start video bagus ya. Kemudian bila kita nak saya nak cadangkan you all, siapa sedang nak menyedia makanan untuk berbuka puasa, you fikir balik. Apakah saya punya sumber rezeki untuk dapat beli barang ni, apakah ia halal? Sebab saya nak terangkan satu yang saya terang dah pagi tadi, saya nak ulang sekali lagi. But you all, pernah tak you tanya diri you, kenapa waktu saya ni kan habis kejap tapi tak ada apa-apa saya dapat? Sebab tidak ada keberkatan waktu. Nak tahu tak kenapa? Kenapa saya ni tak suka buat ketaatan? Kenapa saya tak suka buat kebaikan? Kenapa saya buat kebaikan tak rasa nikmat? Kenapa saya lebih suka tengok maksiat mata saya? Kenapa saya suka tengok rancangan TV yang mengarut? Kenapa saya suka tengok Facebook tentang orang? Kenapa saya suka buat benda yang Allah tak suka? Ada tak orang boleh beri jawapan? Kenapa kita senang buat dosa? Ada orang boleh beri jawapan? Dah buat Patirin, thank you. Okey, kita posting masakan yang sedap-sedap yang simple sama-sama bersama keluarga. Boleh? Boleh, bagus. Zaliha binti Dola, Masya Allah. Kenapa kita payah nak buat baik? Cuba tanya, saya nak tanya. Siapa di sini buat bisnes? Oh, kita duduk rumah tak apa, itu boleh dapat gaji, pasal itu perintah kerajaan. Kita duduk rumah tu sebagai satu, ikut perintah boleh. Sebab tu kita guna masa. Okey, sebab hati tak tenteram, Rasiah kata. Betul? Okey, kenapa kita payah? Kenapa hati tak tenteram? Nak tahu tak punca dia? Baik, sekarang saya nak cakap macam ni. Apakah anggota yang penting di tubuh kita? Otak kita ataupun jantung kita? Nak tanya you all. Otak ke jantung yang lagi penting? Okey, Umi Kalsum buat bisnes makan. Saya nak cadangkan, bila kita buat bisnes makan, tentukan kita elakkan kita daripada meletakkan serbuk perasa. Siapa di sini buat makanan masih guna serbuk perasa di rumah? Boleh dapat survey. Siapa di sini buat bisnes makan? Okey, jantung, bagus. Okey, mobile home spa, lagi tak boleh berniaga sekarang kan sebab tak boleh bersentuhan. Jadi orang yang ada bisnes lain, you kena urus diri you supaya you kena strategize cara lagi. Okey, jantung penting. Baik, jantung tu dia bergerak. Okey?
Dan jantung dia boleh bergerak kalau hanya ada darah. Dan darah ni, isi darah tu datang daripada mana? Guna secukup rasa. Boleh hentikan tak? Hentikan mengguna serbuk perasa. Sebab serbuk perasa tu tidak bagus, tidak sihat. Saya nak tanya Nurali, dah tak guna serbuk perasa, okey tak makanan? Okey, Umi pekerja yang masak. Apa arahan Umi pada pekerja? Kita kalau nak kita punya bisnes meletup-letup, yang pertama tulis, bebas serbuk perasa. Pekerja semua solat. Semua makanan dibasuh dengan bersih. Sayur bersihkan. Ya. Ya, siapa yang masak tengah mengumpat, siapa yang masak berhati kotor, siapa yang masak tak solat. Semua itu, sebab tu ulama'-ulama' dulu dia sangat tak makan di luar. Dia tak tahu. Okay, pekerja kita tentukan dia solat atau tidak. Sebab tu pekerja kita. Kita mesti beritahu dia. Beritahu dia bahawa saya buat ni syarat, nak bekerja dengan saya, mesti solat 5 waktu jangan tinggal. Mesti jaga pergaulan, mesti tutup aurat. Tempat kita bekerja tu tentu jangan gunakan benda maksiat. Ya, betul. So siapa setuju di sini? Siapa setuju di sini bahawa kita hendak berhentikan serbuk perasa? Siapa setuju? Angkat tangan. Okey, hentikan semua. So darah kita datang daripada usus kita, bila kita makan dia ada absorption pergi darah. Dan darah tu lalu kat jantung, jantung pergi kat otak. So jantung kita sangat penting you all. Sangat penting. Tengok bila kita berdebar, kita takut apa yang berdebar? Jantung kan? Macam itulah. Okey? So kalau kita nak manfaatkan masa kita dengan benda yang praktikal, tentunya masa kita bersahur, kita pilih makanan yang sihat dan baik. Kemudian masa kita berpuasa, kita manfaatkan guna waktu, atur yang baik. Macam mana nak atur waktu? Tentunya kita punya solat tu. Solat kita tentukan solat kita 5 waktu tu kita buat berjemaah. Sebab itu kalau kita payah nak berjemaah, payah nak solat tepat waktu, takut-takut rezeki yang kita makan itu tidak halal. Setuju tak? Rezeki yang tidak halal menyebabkan kita liat untuk menjalankan ibadah. Siapa setuju angkat tangan. Setuju, ya. Bagus Zaliha. Janji buat terus. Okey, so siapa nak kerja dengan kita tentukan solat. Kalau tak solat tak boleh kerja. Ya? Ya, sedikit gula. Saya pun macam tu mak saya ajar. Memang apa tak nak sebut perasa. Okey, so kita tahu bawang, banyak bawang tu sihat. Okey? So, bila kita payah nak ibadah, kalau kita payah nak tutup aurat, siapa sini belum tutup aurat? Angkat tangan. Kenapa payah nak tutup aurat? Tengok makanan kita, takut tak halal. Takut kita pergi kerja, kita buka aurat dalam keadaan berdosa, rezeki tu bagus tak dapat. Takut kan? Saya minta maaf lah, saya akan sebut ni. Kalau sebut. Betul, kita makanan terlampau manis, terlampau banyak garam, terlampau banyak gula. Ya? Kemudian anak-anak kita di tadika semua banyak jajan. Siapa pengusaha tadika di sini? Siapa pengusaha tadika suka beli kepek-kepek yang banyak? Tu. Siapa nak perniagaan dia maju, sekarang ni banyak online. Siapa yang tentukan rezeki kita? Rezeki kita. So, siapa di sini payah nak solat tepat waktu?
Ya, payah nak henti mengumpat, payah nak bersedekah. Semua tu takut-takut makanan tak bersih, tak halal. Ada kita makan harta orang, mungkin kita solat banyak tapi harta anak yatim kita makan, kita rumah kita ambil tanah orang, walau sikit pun. Ya, benda-benda yang kena audit, mesti urus AKPK ni. Kalau kita nak berkat waktu yang saya nak share ni ialah tolong audit every small thing that you do. Every small thing. Okay? Siapa ada tadika kat sini angkat tangan? Baik, tadika kita, siapa beri kanak-kanak minum air sirap? Angkat tangan. Saya bila berniaga kuih, saya rasa tak tenteram. Melainkan bila sedekah. Bagus, Jamalia. Okey, bagus. Siapa di sini anak dia beri minum air sirap? Kat sekolah dia beri minum air sirap. Anak pergi sekolah dia beri air teh manis. Siapa di sini? Siapa yang beri anak digula sedang memberi racun pada anak? Siapa setuju? Bagus. Labu sihat, bagus. Siapa di sini setuju bahawa kita beri gula, kita sedang beri racun? Siapa di sini yang order makanan segera yang goreng tu untuk anak-anak sedang merosakkan? Sebab you all, kalau bagus minum air masak, tapi saya nak beri cadangan, jangan masak air tu. Guna filter. Sebab bila you all beri masak air, habis khasiat air tu. Lepas tu dia panggil air mati orang Terengganu. Bagus, makanan semua selawat. Ya. Okay, jangan beri air bergula. Budak-budak di tadika beli air filter. Filter tak mahal mana pun. Berapa ratus je sebulan. Siapa tak minum air filter, orang tidak bijak. Sebab 70% sel kita ialah air. Kalau you makan air tidak elok, sel tidak elok, akan rosak badan. Senang kena penyakit. Siapa yang tidak ada filter di rumah? Saya tak jual air filter ya, tapi saya memang tak boleh. Vico apa? Virgin coconut oil. Bagus. Sangat bagus. Okey, saya tak nak sebut tu. Yang Aliza sebut tu dia ada gula. Kurangkan. Kalau ada manis, tengok sugar. Tengok sugar, minuman koko, tengok gula. Kalau saya tengok gula 40%, 40 gram. Kita satu hari gula cuma 26 gram per day. So satu can air yang manis tu, siapa yang beli air gas manis semua sedang meracuni anak-anak mereka, sedang menempah katil di hospital untuk sakit jantung. Tadika belum ada kesedaran makanan. Betul. Sebab tu yang saya cakap ni. Orang yang buka tadika, tolong. Anda sedang sama ada memberi racun atau memberi kebaikan. Siapa yang tadika guru marah, guru tengking, kutuk anak tu, you sedang meracun budak-budak. Sebab tu, Allah, saya dulu nak hantar anak cucu saya tadika, 5 tadika saya pergi. Tak boleh nak hantar. Sebab bila saya nampak guru tu kasar, guru tu datang lewat, guru tu tak punctual, pada saya nilai guru tu. Kalau guru yang tidak membersihkan jiwanya, macam mana nak ajar anak kita yang bersih tu? Kita yang manusia kotor, tak bersih jiwa, buka tadika, budak-budak bersih datang, kesian kotor kita pergi kat dia. Memang orang kata saya idealistik, tapi kita mesti tahu ke arah itu. Jangan ingat buka tadika buka aja, tak. Siapa nak buka tadika mesti berikrar, ya Allah, aku berjanji padamu ya Allah. Inilah bakal-bakal khalifah dan setiap berapa jam dia dengan aku berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mendapat guru yang berakhlak mulia. Guru sentiasa membersihkan jiwa. Guru yang menjaga solat. Guru menjaga aurat. Guru yang menyayangi anak-anak. Guru ada wawasan. Guru menjadikan tempat kerja ladang pahala. Buat ikrar untuk pekerja. Kita pun ikrar sebelum buka tadika. Sebab universiti dengan tadika pada saya penting tadika. Kerana orang universiti sekarang perangai macam tu sebab tadika dia pergi. So kalau tak pergi pada punca betulkan macam mana? Siapa setuju dengan saya angkat tangan?
Guna stevia, okey. Air mineral, okey. Okey, filter boleh. Ya, jangan masak air tu. Siapa masak air orang rugi. Kita nak mineral, trace element dalam air tu. Okey, hentikan masak air. Bagus, gunakan air filter. Drinking water pada saya tak bagus, saya tak tahu kat mana yang jual kat kedai tu, tak tahu daripada mana. Invest dalam, sekarang siapa ada dapat duit sikit kan, tolong beli air filter, tak kira brand apa pun. Air mati. Bagus, buka air kosong. Itulah sebab tu saya kalau orang ajak buka puasa macam malas nak pergi. Sebab banyak orang tak tahu sihat, kita terpaksa makan makanan tak sihat yang disediakan. Jadi syukur ada PKP ni, dah tak ada orang jemput buka puasa, kita boleh pilih apa kita nak makan. Ya. Okay, siapa setuju? So tadika apa you hantar ni? Adakah tadika untuk menyanyi saja? I thought opening Kindi now. Yeah, Kin Cheong, how are you? More money, some back private. Yes, Kin Cheong. Kin Cheong, you agree or not? Everything, all tadika, all want to be smart only. Smart here, smart there, smart. Ada tak kind learning? Tak ada, smart learning. People are going here. I want to teach all to go here. Move to your heart. Live with your heart, not with your brain. Setuju tak, Kin Cheong? Processed food tak bagus, sel kita tak absorb. Makan benda yang asli. Ya. Mana-mana brand boleh Ihsan, asalkan filter. Okey. Okey, Nurul bagus anak hafal Quran. Quran bagus, tapi tentukan akhlak anak baik. Tentukan, jangan kita fokus anak hafal Quran saja. Kita nak anak tu sayang diri dia, sayang mak dia, sayang Allah. Solat pasal sayang Allah, bukan pasal takut mak pukul. Ya, kita puji anak kita bila dia buat baik. Jangan kita diam saja. Gunakan 5 bahasa kasih sayang tu. Bagus. Apa jual healthy food ni? Bagus. Makan nasi boleh. Tapi saya cadangan, cuba guna brown rice pula. Bagus. Wan Rahimah. Bagus. Bagus. Ya. Tenaga pengajar. Okey. Okey. So, kita nak ada tadika yang mendidik jiwa anak menjadi penyayang. Belajar makan sihat di tadika. Belajar hubungan baik di tadika. Belajar menyayangi diri sendiri di tadika. Belajar menghormati di tadika. Jadi kalau guru tadika tu orang yang tidak hormat orang lain, macam mana nak belajar hormat orang? Sebab itu kalau saya nak buka tadika, saya tak tahulah interview saya macam mana. Kan? So, siapa pengusaha tadika, tolong take note. Tujuan kita buat tadika tu adakah untuk sebagai ekonomi saja? Kalau kita ni untuk ekonomi saja, buka branch banyak-banyak, kita tak kira standard. Yang penting kita dapat berapa ribu per center, rugilah. Tetapi kita bayangkan macam ni, kalau seorang kanak-kanak di tadika kita membina paradigma yang baik, mempunyai image diri yang baik, blueprint yang baik, dan dia menjadi melakukan perubahan baik pada diri dia, ya, dan dia balik pada tadika tu, janganlah hubuk banyak-banyak sangat. Saya kenal Pak Nasrullah. Siapa yang saya tahu dia punya Pak Nasrullah. Okey, betul. Garam, you all jangan pakai garam biasa. Guna garam bukit, pakai minyak zaitun. Brown sugar pun tak bagus sebenarnya. Brown sugar is still sugar. Brown rice. Tapi sugar dia panggil erythritol, dia mahal sedikit. You kena beli banyak. Tetapi saya rasa kita makan pun tak banyak. Guna gula sihat. Because 3 perkara putih bahaya makan. Tepung putih, gula putih, nasi putih. Saya terpaksa cakap ni. Orang tak suka saya terpaksa cakap because I'm a doctor. Saya dah nampak kesan ni. Okay? So saya tak tahu saya cakap ni, I'm not representing anyone, I'm representing myself. Kalau saya salah, salahlah saya.
But pengalaman saya sebagai doktor, ramai ni orang kena potong kaki, orang buta mata, ya, orang rosak buah pinggang kerana kencing manis. Cuba tanya pesakit kencing manis, confirm makan nasi banyak, confirm makan gula banyak, teh tarik tu sentiasa tiap-tiap hari minum, roti canai, nasi lemak tu memang everyday makan, karbo. Bila makan banyak karbo, insulin keluar, lemak banyak, insulin keluar, lama-lama sel untuk menghasilkan insulin itu exhausted, jadilah kencing manis. So siapa yang sekarang anak dia obese, gemuk, beri makan yang fast food, order, take away, panggil macam-macam delivery, malah nak masak, makan yang fast food, you all sedang jadi merosakkan anak. No point you pergi tuition dah, tak suruh pandai lah, smart, tak healthy, tak guna. Kekayaan yang paling nombor satu ialah kekayaan kesihatan. Kalau kita dapat makanan paling mahal tapi gigi sakit, boleh merasa? Tak. So health is everything. Sebab itu kita nak ajar diri kita untuk sihat, makan sihat. Tadikah kita ajar tentang kesihatan, sekolah kita ajar tentang nutrisi, sekolah yang sains apa, tolong jangan duk belajar benda yang tak penting, belajar penting, pemakanan, cara makan. Dan orang yang belajar nutrition, pakai diet, tolong bagi share ilmu you all. Ya? Okay, brown rice. Berapa orang KPK punya ahli kat sini? Air masak boleh minum, tapi rugi. You minum tapi tak ada mineral. Mineral tu kita perlu untuk reaction biochemistry dalam tubuh kita. Korea Indonesia, Retno. Siapa? Garam Bukit Madu bagus, tapi jangan banyak sangat. Okay? Ya. Bagus, Kin Cheong. Sebenarnya, the first teacher is the mother. And the husband choose the mother. So, ayah-ayah, if you want your children to be good, siapa belum kahwin, choose a good wife. Okay, don't bagi siapa belum kahwin nak cari Mr. Right, don't wait for Mr. Right, be the Miss Right. If you are Miss Right, you find a Mr. Right. And you get right children, right son-in-law or daughter-in-law, and right grandchildren. So you make your decision by changing yourself. Okay? Pak Nasrullah, gula organik. Asalkan gula, no. Tapi macam gula Melaka dengan gula putih, at least gula Melaka boleh lah. Tapi itu pun gula juga. Okay? Kita nak kurangkan gula. Ya, sebab gula tu meningkatkan insulin. Use garam bukit, no more. Basmati dulu saya makan tapi masa dah berhenti dah sebab saya lebih pada tak nak makan nasi putih. Pasal dia diproses. Saya nak anak yang soleh dulu ya. Bagus. Broken sugar okey juga tapi tak boleh banyak lah. Saya guna erythritol. Dia agak mahal tetapi kita guna sikit. Kan? So macam hari ni saya nak bubur kacang. Suami saya suka bubur kacang. So santan is good. Santan tu minyak kelapa dia ada medium chain triglyceride. So santan tu sihat. Tapi tak sihat lemak ni kalau campur dengan karbo. So kalau buat nasi lemak, kita ada lemak campur karbo tu yang tak sihat. Tapi santan kalau kita campur dengan gula dan campur dengan kacang, kacang tu ada protein banyak, gula yang sihat, boleh makan. InsyaAllah. So kita makan sikit, mahal tetapi khasiat. Daripada you beli barang murah, makan banyak, badan ni terlalu mahal. So you all girls, ladies out there, please spend less on your, now you all dah tak ada shopping kan, weekend dah tak ada shopping kan, spend less on your benda-benda berharga. Spend more being a valuable person, don't buy valuables. Okay? Saya cakap ni orang tak suka tapi I have to tell you. Siapa buat berniaga kuih raya, saya dah dapat macam-macam order. Okay, kuih raya. Buat apa kuih raya? Tak perlu. Kita nak PKP nak kuih raya apa? Tukar budaya. Do not use margarine. Margarine is very bad. Orang tak suka saya cakap. Guna mentega more natural. Margarine is refined, processed. Ada trans fatty acid, bahaya untuk jantung. So kuih raya kita pakai margarine, pakai gula, pakai tepung putih, telur sikit aja. So where is the health? You tell me. Satu kuih raya tu 50 kalori. Kita cuba pergi treadmill berapa kali nak burn kalori tu? So kalori
Kita nak diet bukan, it's not the calorie counting, tapi kalori daripada mana. Kalau makan brokoli, kalori banyak, tapi brokoli tu 1 gram dia 50 kali ganda kali dia punya nutrisi protein dibandingkan dengan 50 gram gula. So it's not the calorie counting, it's the quality of the calorie. So banyak makan sayur, benda yang Tuhan buat. Sayur, buah semua Tuhan buat. Tapi yang paket-paket biskut manusia buat tak bagus. Mi segera stop, delete, buang daripada rumah. Because all this is poison. Sebab tu saya sedih tengok iklan mi segera dekat TV, budak-budak makan. Allah, saya kata kesiannya. Kesian. Time to reset your eating. Reset dapur you all tu. Tak usah sibuk nak kabinet dapur mahal. Gunakan alat yang mahal. Blend your fruits and juice, minum. Tu lagi bagus sihat. Okay? Sekarang blender dah murah. White rice tak ada kanji, bolehlah kalau you nak. Tapi pada saya, actually I've stopped taking white rice lah. Saya makan brown rice saja. Bagus, bawang putih mentah bagus. Sekarang saya makan banyak black garlic. Bangun pagi makan black garlic. Oh, tea Muhammad Ali, staff KPK. Brown rice bagus, but take in moderation. Jangan banyak. Jangan sampai sepinggan. Okay. Bagus APK. Yeah. Brown, saya tak guna, saya guna erythritol. Okay, tomato bagus masak, bukan macam ni. Tomato dia lebih bagus cakap pasal kesihatan ni, tak apalah ya, untuk masa bernafaat ni. Tomato tu kita makan yang mentah dengan yang kita masak, dia punya lycopene, nutrisi lebih banyak kalau dia dimasak. It's better to take food. Air labu bagus, very good. Labu is very bagus. PK ni bagus dia suruh saya buat ni sebab I want to give all very very good content untuk APK punya staff, untuk orang mengikuti ni, so pahala dia banyak. I tell you, gula, if you are sugar free, badan you akan turun. Studies have shown you stop sugar, you can lose 7 pounds in 7 days. Apa? Gula putih, white rice. Lepas tu siapa makan roti daripada yang tepung putih tu, orang tak ada impian. Very bad. Tepung putih semua tak bagus you all. Bleach flour, tak ada khasiat dah. Tapi kita ditipu lah banyak. Lepas tu saya kesian tengok orang jual kanak-kanak kan, roti putih ada pula apa ni, krim kat dalam tu jual-jual. Allah, saya kesian tengok orang jual macam tu. Siapa yang share tu memang pahala besar. Santan kotak okey, boleh. Saya pun bukan santan kotak. Please you all, 3-in-1, ini benda kena buang langsung. Please you all, 3-in-1 is no good. Because dia ada gula satu, lepas tu ada creamer tu proses, semua tak bagus. Memang saya dah lama tak makan 3-in-1. All this toxin. Memang orang tak suka lah saya cakap ni, but I have to tell you, baru tahu kan margarine tak elok kan, cuba you all Google trans fatty acid margarine, cuba tengok. Saya tak sebut brand di margarine. Bagus ialah kita ada guna minyak sapi. Macam saya petang ni saya nak goreng ikan, saya suruh mak saya guna pakai minyak zaitun. Kalau saya buat omelette, saya pakai minyak sapi. This is our natural. Okay, jangan guna minyak sayur yang besar tu yang proses. Every time you nampak refined vegetable oil, don't. Itu trans fatty acid. Tapi itulah yang murah, tengok macam mana. You all, artificial sweetener is toxin, don't take. Artificial sweetener no good. Stevia okay. Kita kena tukar budaya sekarang. Okay, Tuti, anak payah nak tidur, 5 am powder. Allah ya Tuhanku. Okay, kalau nak suruh anak tidur, yang pertama kejut dia awal masa sahur. Kejut awal, saya tahu satu family ni, anak dia pukul 5 dah bangun, dia sahur, kalau tak sahur pun bangun, dia make sure ada subuh berjemaah dengan dia. Lepas tu dia buat aktiviti, dia atur kerja, buat online kelas dulu. Lepas zuhur dia suruh anak dia tidur sekejap. Supaya anak, because kalau bangun pukul 5, 8 jam, pukul 1 tu dah makan, anak dah letih. Bila budak letih dia akan cranky. Tidur sekejap. Okay, lepas 45 minit, 1 hour, kejut dia, pergi main kapak, lompat. Kalau anak you main gadget, memang tak tidur.
Because the gadget yang anak tengok tu merosakkan, melambatkan hormon melatonin untuk dihasilkan. Melatonin tu ialah yang menyebabkan kita tidur dan rest. Okay? So untuk malam melatonin, untuk siang serotonin. So malam tu kita perlukan hormon tu. Tapi kalau anak you main gadget aja, main handphone you memang tak boleh tidur. So atur anak. Macam anak saya Dr. Aniah kata, dia habiskan bateri anak dengan buat aktiviti. Lompat sana, main sana, lompat sana. Buatlah, kalau ada trampolin, buat aktiviti. Kalau tidur pukul 5 too much. And also Tuti, kalau you nak suruh anak tidur, you pun kena tidur. If you are busy, dia macam ni, anak nak tidur tutup lampu. Kan sekarang ni kita Ramadan, kita nak tarawih, okay. So, lepas tarawih aja, okay. Satu rumah semua tutup lampu, gelap. Lagi gelap, lagi senang tidur. Kualiti tidur kita menentukan kualiti kesihatan kita. And how well you sleep depends on how dark your room is. Okay? Allah, minyak tanpa kolesterol. Memang minyak, you all jangan percaya perkataan minyak tanpa kolesterol. Kolesterol is animal origin. Vegetable tidak ada kolesterol. So memang minyak sayur semua tanpa kolesterol. But kolesterol bukan no good. Kolesterol is good. Saya kenal somebody, gelap tak boleh tidur, jadikan tabiat. Okay, 3 in 1 tu kita tak tahu apa dia letak. Boleh, kita qaidullah lepas duha, boleh ada. Yes, we need that, qaidullah. Okay, so bila beli barang, tengok ada gula. Kalau gula jangan beli. Sekarang ni kita ada minuman yang koko yang katanya sihat. Semua tu gula, stop the drink. Susu kotak yang coklat tu kan, tengok gula you all. If you see all the milk yang jual tu, milk powder, tengok, look at the sugar content. Kita banyak hidden sugar. Sebab tu ramai orang sakit sekarang. Okay, so jangan percaya kata minyak tanpa kolesterol tu tak betul. Dia gini you all, kalau you nampak refined vegetable oil, process, perkataan dua ni ialah definite no for you, okay? Refine, process, delete. Kopi bagus, butter bagus. Butter okay, but not too much. Okay, sebab tu apa-apa kita butter. Ya, butter kalau kita nak makan dengan apa? Nak masak apa-apa, kalau tak ada ghee, tak ada minyak zaitun, kita minyak kelapa, kita boleh guna butter. Ini semua benda natural. Margarine out. Refined vegetable oil out. So cubit rasa tu, MSG dah tu saya rasa. Okay Zila, betul bonus. Selepas saya stop gula putih dan tepung putih, berat badan saya kembali ideal compared selepas bersalin anak sulung. Eczema pun dah tekan. Betul, eczema semua tu racun you all. Siapa banyak sinus, sedung, eczema, alergi semua ni. Minyak zaitun expensive kincong, tetapi which is more expensive. Kalau you sakit, how you go to hospital? Cut down on other things. Okay, beli handphone yang murah sikit tapi banyakkan. Air kelapa sangat bagus Nasaruddin. Okay. Saya tak berani sebut brand ni you all Air fryer bagus. Minyak sapi tu saya ingat tak sihat. Wah, AKPK bagi fruit juicer every star. Bagus, Masya Allah. Tahniah AKPK. So stop 3 in 1. Okay, korma drink. Process korma drink. Anything process, no good. Sebut proses tak bagus. GERD apa ya? I'm not sure. Kan Nolaili, lepas bagi pemakanan hilang sinus dan asthmatic. Betul. I tell you, your food is everything. Kalau nak change your health, change your plate. Makan tu, tolong. Benda yang digoreng dengan minyak diproses memang kesian. Sebab tu saya kalau tengok orang jual-jual, tak tahu nak cakap macam mana lah masyarakat kita ni.
Lepas tu saya ucap tahniah lah pada orang yang jual buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Cuba you all masa PKP ni, cuba cari yang hidroponik yang kecil-kecil tu, tanam sendiri sayur, tanam serai. Sekarang ni ada daun moringa. Ya, daun moringa, moringa. It's very good. Dia punya khasiat sangat besar. Keringkan dia, cari daun moringa, ada orang jual. Cuba Google daun moringa capsule, dia punya sangat khasiat sangat bagus. Dan tentukan most of your food taruhkan black pepper, sebab black pepper atau lada hitam ni dia ni meningkatkan absorption, especially kunyit, ya. So saya tahu, you all tahu saya dah introduce juga PMC, Promaya Circle air siraman. Resepi dia apa? Cuba yang senang kat rumah. Kunyit sikit, halia dan serai. Memang ada kat rumah kan? Kalau ada lengkuas, taruh sikit. Kemudian campur dengan cengkeh, memang ada. Pelaga memang ada. Bunga lawa memang ada buat sup kan? Dan juga taruh kayu manis. Campur hot water. Nak bagus lagi, taruh ketumbar sedikit. Okay? Then, tapis, minum. Make it your drink. Buka sahur, minum all the time. Drink that because dia akan energize your cell. Because kunyit, halia, lengkuas is root. Root tu dekat dengan tanah. Khasiat banyak. That's why it's very good. Jadikan amalan. Halia buang angin. Banyak. Very, very healthy. Saya cakap doktor ni bukan cakap to cure, ya. It's patient. Sebab bila kita banyak minum air, benda natural. Everything is natural. Saya pernah share sebelum ni, ada labu kuning, potong-potong masuk